lebih baik untuk kita ulang haji apa hukum hakam yang berkaitan dengan masalah kurban ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, hukum ibadah kurban ini, adakah ia sesuatu tuntutan yang wajib ataupun ia satu tuntutan yang sunnah, kan? Satu tuntutan yang sunnah. Sebahagian ulama berpandangan bahawasanya ibadah kurban ini adalah satu ibadah yang wajib, dan pandangan ini dinakalkan daripada beberapa orang ulama, antaranya Al-Auza'i, begitulah juga Abu Hanifah dan sebahagian ulama dalam mazhab Maliki. Mereka menyatakan bahawasanya ibadah kurban ni adalah wajib bagi orang yang berkemampuan. Maknanya dia ada harta dia banyak pada tahun tersebut dan dia ada kemampuan, maka pada ketika itu wajib dia untuk melaksanakan ibadah kurban. Mereka menyatakan berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fasalli li rabbika wanhar. Bila Allah Ta'ala kata fasalli li rabbika wanhar, ini dalam bentuk arahan, kan? Tunaikanlah salat, kemudian sembelihlah, wanhar. Jadi mereka kata ayat ini datang dengan sirah amr, kan? Kata suruhan, maka kata suruhan membawa maksud wajib. Atas dasar itu mereka kata orang yang ada kemampuan maka tidak ada pilihan bagi dia, maka wajiblah dia untuk menunaikan ibadah korban tersebut. Mereka juga berdalilkan beberapa buah hadis, antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana lahu sa' wa lam yudahhi fala yaqribanna musallana. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibn Majah dan juga Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang ada keluasan rezeki pada dia, walam yudahi, dan dia tidak melakukan ibadah korban, fala yaqribanna musallana, janganlah dia dekati masjid kami. Nampak berat tak tuan-tuan? Nampak macam berat, kan? So atas dasar itu mereka menyatakan bahawasanya hadis ini secara jelas menunjukkan orang yang berkemampuan maka dia patut untuk menunaikan ataupun melakukan ibadah korban. Namun para ulama menjawab hujah-hujah tersebut, maknanya jumhur ulama, majoriti ulama berpandangan bahawasanya ibadah korban ni adalah sunnah, kan? Sunnah. Paling kuat mereka akan kata sunat muakkad, mana yang sangat-sangat dituntut. Kerana mereka menyatakan bahawasanya maksud ayat Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar, maknanya salatlah kerana Allah dan sembelihlah kerana Allah, bukan ia perintah untuk melakukan ibadah korban tersebut. Kemudian mereka juga menyatakan bahawasanya hadis Abu Hurairah ini tidak sahih marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak sahih nisbahnya kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ia mauquf kepada Abu Hurairah. Maknanya ia adalah sahih perkataan, nisbah perkataan itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, bukannya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga berhujjah dengan beberapa asar yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi yang menunjukkan ada di kalangan sahabat Nabi yang tidak melakukan ibadah kurban. Antaranya diriwayatkan daripada Abu Bakar dan juga Umar, mereka tidak melakukan ibadah kurban, seperti mana dalam Musannaf Abdul Razzaq dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. So ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kalaulah ia wajib, sudah semestinya ada sahabat Nabi tidak akan melepaskan peluang untuk melakukan ibadah tersebut. Pun begitu, ia satu ibadah yang sangat-sangat dituntut bagi sesiapa yang memiliki ada kemampuan. So tuan-tuan, janganlah lepaskan peluang untuk melakukan ibadah korban jika ada kemampuan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian setelah kita tahu hukum ibadah korban, kita nak tahu pula apa yang sepatutnya kita korbankan. Apa haiwan yang dibenarkan kita untuk kita korbankan. So para ulama menyatakan bahawasanya haiwan korban ini yang boleh kita lakukan ibadah korban
hanyalah di bawah kategori al-an'am. Al-an'am ini merujuk kepada haiwan berkaki empat, haiwan ternakan yang berkaki empat. So, haiwan ternakan berkaki empat merujuk kepada kambing, lembu, unta dan keluarga-keluarga yang ada kaitan dengannya lah kan. Kambing macam-macam jenis kambing kan, lembu macam-macam jenis lembu dan juga unta kan. So daripada haiwan-haiwan ini, satu lagi kita kena tahu, bila disebut al-an'am, maknanya dia haiwan-haiwan ini diternak, bukannya haiwan-haiwan ini adalah haiwan liar. Cuma timbul persoalan zaman kita ni, ada haiwan yang liar tapi dia dah jadi haiwan ternakan. Contohnya apa? Rusa, apa lagi? Kijang ada kijang ni ternak secara komersial, saya tak pasti kan. Tapi rusa tu ada kan. So adakah rusa ni boleh juga dibuat ibadah kurban? Wallahu alam kan. Tapi sebaik-baiknya berpada dengan yang tiga kategori tadi lah, itu yang lebih baiklah kan. Kambing, lembu dan juga unta. Pun begitu ada beberapa pandangan yang agak syadz, yang agak pelik lah, yang dinakalkan daripada beberapa orang ulama yang membenarkan mengharuskan kurban dengan ayam contohnya. Ada kan, tapi pandangan ni agak lemah lah, sebab mereka berdalilkan antaranya hadis tentang fadilat orang yang datang salat datang awal pada hari Jumaat kan. Tuan-tuan kalau tahu kan hadis tu, orang yang mandi kemudian dia datang pada hari Jumaat, kalau dia datang awal kan, dia seumpama satu unta kan, satu unta. Lepas tu kalau lewat sikit dia akan dapat macam baqarah, lembu. Kalau lewat sikit kambing. Kalau lewat sikit lagi ayam kan. Lepas tu yang last sekali bidah kan, telur kan. Jadi daripada hadis ni dia kata, bila dah Nabi sebut benda tu, menunjukkan bahawasanya ayam pun bolehlah juga kan buat korban. Tapi qaul ni masalah sikit, pasal dalam hadis ni juga sebut telur kan. Jadi takkanlah kita nak kata telur pun juga boleh buat korban kan. Jadi sebab itu pandangan ini agak lemah kan, dan memang lemah lah kan, tak ada hujah yang boleh menyokong pandangan ini. Baik. Kemudian haiwan-haiwan yang kita nak korbankan tadi mestilah menepati kriteria umur yang telah ditetapkan oleh syarak. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, la tadhbahu illa musinnah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu sembelih haiwan ini melainkan yang musinnah, yakni merujuk kepada haiwan yang telah pun tumbuh giginya kan. Antaranya musinnah ni dia ikut kepada kategori-kategorinya kan. Kalau sekiranya kambing tu mestilah setahun ke atas, kalau sekiranya lembu 2 tahun ke atas, kalau unta 5 tahun ke atas, begitu kan. So mestilah cukup umur yang telah ditetapkan oleh syarak. Adapun satu lagi syarat yang seterusnya pula merujuk kepada haiwan-haiwan itu sendiri. Tadi dari sudut umur. Yang kedua, kita tengok pada keadaan fizikal haiwan tersebut. Mestilah, sebab kita nak buat ni ibadah kurban, maka kita mesti pastikan haiwan tersebut adalah haiwan yang paling berkualiti kan. Bukanlah benda binatang yang ataupun kita nak sembelih saja-saja nak makan, tapi dia adalah kurban litaqarrubi ila Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah semestinya kita pilih yang paling terbaik. So kita mesti mengelakkan haiwan-haiwan ini memiliki kecacatan tertentu. Antaranya yang disebut dalam hadis Al-Bara' bin Azib dalam hadis Al-Bara' bin Azib ni ada beberapa kecacatan yang dilarang kita ambil haiwan-haiwan yang kalau sekiranya dia ada kecacatan ini. Antaranya al-maridah, yang sakit, yang sakit sangat-sangat, terlalu lemah kan. Kemudian al-arja al-bayin wa abjuha, yang
tempang, patah kaki dan sebagainya. Al-hazilah allati la tunqa, haiwan tu dah laku sangat lemah dan sebagainya, maka ini juga dilarang kita daripada melakukan ibadah haji, kan. Satu lagi al-ura, al-bayin wa auruha, yakni dia buta mata dah, kan. Ini juga dilarang kita daripada melakukan ibadah kurban. So kesimpulannya, kita carilah haiwan yang paling terbaik, kerana inilah haiwan yang kita nak gunakan untuk ibadah kurban. So kita pilih yang paling terbaik. Apa haiwan yang terbaik? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadah kurban menyembelih kabsh. Kabsh ni kambing kibah. Kita panggil apa di sini? Biri-biri, kan. Kabsh. Amlah ni putih, kan. Dia putih tu, kalau mungkin ada kala lain sikit, tapi putih tu lebih banyak, kan. Aqran, dia bertanduk. Jadi ini adalah kategori haiwan ataupun kambing yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalaulah tuan-tuan ada kemampuan nak cari seperti mana kambing yang dipilih oleh Nabi ni, tuan-tuan cari hak tu, kan. Maknanya kita kalau boleh nak pilih yang terbaik, dan Nabi pun pilih yang paling terbaik. So kita pun cubalah ikut seperti mana yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah kita dah pilih haiwan tersebut, ada juga beberapa syarat yang perlu kita patuhi, syarat lain, syarat tambahan. Antaranya, orang yang ingin melakukan ibadah kurban ini apabila telah masuk 1 Zulhijjah, mereka dilarang daripada memotong kuku dan juga bulu yang ada di badan dia, kan. Seperti mana dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudahhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah pun masuk al-'ashr, yakni merujuk kepada 1 sehingga 10 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, dan seseorang di kalangan kamu berhasrat untuk nak melakukan ibadah kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, dia tak bolehlah ambil daripada rambutnya, kan, bulu-bulu yang tumbuh di badannya, dan juga kukunya, kan. Maknanya dia tak boleh buat perkara tersebut. Al-Imam An-Nawawi bila ulas tentang hadis ni, dia menyatakan bahawasanya hukumnya adalah makruh, karahah tanzihiyah, kan. Maknanya taklah sampai kepada haram, tapi tak perlulah kita lakukan perkara tersebut. Apa hikmah di sebaliknya? Sebahagian ulama menyatakan bahawasanya supaya kita boleh berkongsi beberapa perkara yang dilarang oleh orang yang melakukan ibadah haji yang berada dalam keadaan ihram. Bukankah mereka dilarang daripada potong bulu, potong kuku dan sebagainya? Maka kita pun, orang yang nak buat korban pun, kemungkinan dia berkongsi sedikitlah larangan-larangan tersebut. Bukannya kongsi semua. Kalau kongsi semua, dia melibatkan tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh berkahwin, tidak boleh bersama dengan isteri dan sebagainya. So kita mungkin kongsi sebahagian, mungkin nak merasakan sedikit apa yang dirasa oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji yang berada dalam keadaan ihram. So sebab itu siapa di kalangan tuan-tuan ni yang sudah pun berniat nak buat kurban, maka dia tak perlulah potong rambut, potong kuku dan sebagainya. Nanti bila ada hari raya dan nak buat kurban dah, lepas pada tu potonglah, tak menjadi masalah. So dalam tempoh 10 hari ni tahan sat sebab kalau tuan-tuan baru tahu malam ni, maknanya tuan-tuan kena tahan lah. Kalau dah tahu awal, saya rasa tak menjadi masalah lah. Pun begitu, kalau keadaan memaksa dan sebagainya, tuan-tuan nak potong pun insya-Allah tak menjadi masalah lah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian waktu bila pula yang boleh kita lakukan ibadah kurban ini? Kita boleh melakukan ibadah kurban ini
waktu ibadah korban ini bermula apabila kalau menurut Imam Syafi'i, dia kata apabila dah terbit matahari dan kita anggarkan telah ditunaikan salat hari raya dan juga 2 khutbah, maka selepas pada itu kita dah pun boleh melakukan ibadah korban tersebut. Mana kita buat anggaran lah kan. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an dan juga diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhahha qabla as-salah fa innama dhabaha li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sembelih sebelum daripada salat, maknanya menuju pada salat hari raya, fa innama dhabaha li nafsihi, sesungguhnya dia telah sembelih hanya untuk dirinya sahaja. Wa man dhabaha ba'da as-salah faqad tamma nusuku, kan, siapa yang sembelih selepas daripada salat, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya. Wa asaba sunnatul muslimin, dan dia telah menepati sunnah orang-orang muslim. Jadi daripada hadis ni menunjukkan bahawasanya siapa yang sembelih sebelum masuk waktunya, ia tak dianggap sebagai ibadah korban. Apa jadi pada korban sembelihan tersebut? Ia jadi macam haiwan yang biasa kita beli kat market lah, kita tujuan nak makan biasa-biasa, dia tak jadilah ibadah korban. Daripada hadis ni tuan-tuan, walaupun nampak simple, kita dah boleh ambil satu pengajaran yang besar, yang mana Nabi SAW tidak mengiktiraf ibadah yang tidak menepati sunnah Nabi SAW. Kawan tu tujuan dia baik. Kalau dalam riwayat yang lain, tuan-tuan akan jumpa diceritakan yang kawan ni, dia kata daging ni memang payahlah nak makan pada hari-hari yang lain, tapi hari raya korban ni boleh makan daging keluarga dia, kan. Jadi dia rasa nak sembelih awal lah sikit, cepat sikit, supaya ahli keluarga dia cepat boleh makan. Bila dia cerita benda tu kepada Nabi, Nabi kata yang tu tak diterima, tak valid, tak dianggap sebagai ibadah korban. Dia kira macam kambing yang kita sembelih biasa-biasa untuk makan pada hari-hari biasa, tidak dianggap sebagai ibadah korban. Nampak macam kesalahan dia tu sikit saja, kan? Salah ke, kan? Niat dia juga baik, tujuannya supaya nak bagi keluarga dia makan awal, kan, kambing tersebut, dan depa pun orang yang susah, orang yang bukanlah selalu dapat makan daging ni. Tetapi Nabi SAW tetap tidak mengiktiraf ibadah tersebut, menunjukkan kepada kita dalam soal ibadah ni adalah bersifat tauqifi, kan? Tidak ada ruang untuk kita menggunakan logik akal, hawa nafsu kita untuk ubah suai ibadah tersebut. Maka tidak ada jalan lain melainkan ittiba', mengikuti, meneladani, mematuhi panduan yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini daripada hadis ini juga menunjukkan ibadah tu dah tak diterima, tidak sah, seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, amalan itu akan ditolak. So menunjukkan betapa pentingnya kita untuk memastikan ibadah kita ini menepati kehendak syarak, yakni kehendak Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian seterusnya sembelihan tersebut, bagaimana cara untuk kita lakukan sembelihan tersebut. Saya rasa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah pun berpengalaman, kan, melakukan ibadah korban ni. Tetapi mungkin ada beberapa perkara yang perlu kita perhalusi dan perbaiki. Antaranya kita pun tahu yang mana Nabi SAW ingatkan kita tentang masalah ihsan, berlaku ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan ihsan kepada setiap perkara. Dan kata Nabi SAW, siapa yang nak bunuh,
bunuhlah dengan cara yang baik. Siapa yang nak sembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Kemudian kata Nabi SAW, hendaklah dia tajamkan pisaunya. Maknanya salah satu perkara yang perlu diambil kira dalam sembelihan ini adalah menajamkan pisau. Kerana pisau yang tajam akan memudahkan haiwan itu mati dalam keadaan yang baik. Cepatkan proses sembelihan. So kadang-kadang bila proses sembelihan ni dibuat dalam skala yang besar, kita tak ada kawalan, sehingga kan siapa-siapa saja pun buat, kadang kita tengok pisau yang digunakan juga tak tajam, sehingga menyebabkan haiwan itu agak terseksa sebelum dia nak mati. Yang ni satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius. Saya rasa di masjid tuan-tuan kemungkinan telah ada AJK dan ada pihak-pihak yang telah ditugaskan untuk buat benda tu. So kita pastikan orang-orang yang berkeahlian saja yang boleh buat benda tu. Kita tak mau ia diserahkan kepada sesiapa sahaja sehingga menyebabkan tak memenuhi adab-adab yang telah ataupun panduan yang telah ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW minta supaya kita berlaku ihsan kepada dia. Walaupun kita nak sembelih, kita nak makan dia. So cara kita nak rebahkan dia pun pastikan dengan cara yang terbaik. Saya rasa zaman lah ni tuan-tuan boleh tengok banyak contoh, ada video-video ke ataupun tuan-tuan ada hadir kursus ke, pastikan perebah haiwan lembu ni dengan cara yang paling terbaik, ihsan. Jangan sampai rebah kawan tu kemudian ikat kaki, bubuh pula kayu kot celah antara kaki tu, pijak pula kawan tu yang leher dia duduk sangkut dekat tiang tu, kawan tu duduk menapas hak dah hujung-hujung nyawa dah kan. Kemudian pegang sembelih pula mai, duduk baca doa panjang pula kan sebelum nak sembelih kan. Duduk tang tu duduk baca macam-macam, kita tak tahu dia baca apa. Yang lembu tu dah separuh nyawa dah kan. Kemudian baru kita sembelih dia. Yang ni masalah tuan-tuan. Jadi sebelum nak rebah lembu tu, pastikan tukang sembelih dah standby dah siap dah dengan pisau dah. Nak baca apa-apa pun bacalah masa tu, kok-kok lah. Dia rasa macam gemuruh ke dan sebagainya, nak baca apa baca kan. Tapi janganlah kawan tu dah rebah duduk tunggu dia pula duduk baca panjang-panjang lagi kan. Jadi melewatkan proses tersebut, menyeksa lembu tersebut. Perebah elok-elok dengan teknik yang betul. Ada orang buat, saya tengok boleh buat dengan lembu tu jatuh macam dia lah tak teruk dia kan. Kemudian tak diikat sampai dia nak lemah dan sebagainya. So dipermudahkan urusan tersebut. Okey. Dan memadai pisau kena tajam, dan kita kena baca bismillah Allahu akbar, ataupun kita juga boleh sebut sebelum sebut bismillah Allahu akbar kita boleh sebut Allahumma hadha minka walak Allahumma taqabbal minna. Ini juga diriwayatkan daripada Nabi SAW dengan maksud Allahumma hadha minka walak, ya Allah ini adalah daripadamu dan juga kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Yang ini merujuk kepada ibadah korban ini. Ini juga antara bacaan yang boleh kita baca sebelum kita nak sembelih haiwan tersebut. Nabi SAW dia sembelih kambing tu di kabsyaini amlahaini. Dalam hadis riwayat Anas tu kata Anas, Nabi SAW meletakkan kaki baginda di atas sisi kambing tersebut, usuk dia ataupun dekat dengan bahagian leher tu, supaya nak pastikan dia tetap elok, supaya dia tak lari. Jadi kalau tengok bab sembelih ni, tengok orang kita ni agak agak cermat dan mungkin agak lebih sikit lah daripada tu. Bukan saya lebih tu nampak macam agak payah kan. Tapi tengok orang Arab dia mudah sikit. Antaranya unta dinahar, bukannya disembelih macam kita sembelih lembu. Nahar ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada kita tusuk di bawah leher lembu, unta tadi. Unta kan leher dia panjang. Tuan-tuan nak sembelih perebah, tuan nak sembelih tang mana? Tang paling dekat dengan kepala ke, ataupun yang paling dekat dengan badan, ataupun tengah-tengah. Tang mana kita nak sembelih? Tapi kalau tengok orang Arab buat, dia apa? Nahar maknanya dia bagi unta tu duduk kan. Cara dia dudukkan unta tu dengan cara letak ambil tali ni bubuh dalam lutut unta.
Tali tu tali qah bulat. Dan tali itulah dipanggil iqal. Iqal tu tuan-tuan pergi haji ke umrah, tuan tengok orang Arab bubuh dekat atas serban dia, nak bagi lekat serban tu atas kepala. Tu iqal. Iqal asal fungsi dia hak nak bagi lembu unta tu duduklah. Begitu. Lepas tu dia kan tusuk di bawah leher yang dekat dengan badan ni. Tusuk macam tu aja. Ataupun setengah ambil pisau, dia macam tak panjang mana pisau tu, pergi duduk tu toreh gitu aja. Ada setengah tempat saya tengok unta tu duduk berdiri sambil duduk jalan-jalan tu, dia pergi slow-slow bawah tu, tusuk macam tu saja, memancut darah keluar. Itu nahar kan. Tapi saya tengok unta hak mai di tempat kita, ada juga tempat kita hak buat unta ni kan. Pakat perabah sakan kan. Unta tu pun pelik kan. Macam mana nak perabah dia sepanjang hayat dia tak perabah lagu tu pun. Dia duduk elok-elok gitu kan. Tapi tak apalah nak buat macam mana pun, yang penting sembelihan tu mesti dibuat. Dan sembelihan kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang wajib adalah 2 urat tu saja, saluran makanan juga saluran darah. Itu sudah memadai. Yang tu potong pun sudah memadai. Tapi yang lebih-lebih urat-urat yang lain tu baiklah untuk kita pastikan dia juga putus. Jadi sekadar itu sahaja kan. Cumanya kalau tuan-tuan tengah duk sembelih tu, dan saya rasa tahun lepas ada juga heboh dalam media sosial, ada gambar video yang seorang pak haji tu tengah sembelih, tiba-tiba dia terlepas pisau dia kan. Pisau tu jatuh, lebatkan lembu tu melupak, dan dia pun dah tak larat dah kan. Kadang-kadang kita kalau dah tengok tu imam kita tak larat dah, dan janganlah paksa dia kan. Bagi pula kat orang lain kan, giliran orang lain hak ada kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Jadi terjatuh pisau tu, nak buat lagu mana kalau terjatuh? Tengah-tengah sembelih terjatuh pisau tu. So dalam hal ini ada mungkin kita faham bahawasanya tak boleh terangkat pisau tu. Terangkat saja pisau, haramlah makan, tak boleh makan. Jadi sebenarnya yang dilarang angkat pisau itu apabila kita buat sembelihan. Contoh kita hiris sikit kat sini, kemudian kita angkat, tengok pula kita sambung pula kat sini sikit, tanu sikit. Hak tu yang dilarang, kerana kita menyeksa haiwan tersebut. So kalau sekiranya kita buat sembelihan ni, tengah duk sembelih, terjatuh pisau tersebut. So ambil pisau tu cepat-cepat, sambung balik sembelihan tersebut. Tidak menjadi masalah. Yang larangan mengangkat tersebut apabila kita macam menyeksa dia, buat separuh, lepas tu berhenti separuh lagi ke, angkat pula tengok sikit, sambung pula lagi, itu yang dilarang, menyebabkan dia terseksa. Tapi yang paling terbaik adalah sekali sajalah, buat semua tu sekali saja. Cuma dalam situasi keadaan tertentu, kadang-kadang kita tak boleh jangka kan, sebab berdasarkan pengalaman saya dengan pelajar di UiTM, kita buat kursus, ada budak kita baru tayang video, kita tak sembelih lagi depan dia kan, kita tayang video saja. Saya tayang video tunjuk macam mana unta tu disembelih. Jadi budak lelaki seorang ni dia duduk depan, hak budak perempuan tu ialah menjerit-jerit sikit-sikit tu biasalah. Tapi hak lelaki ni dia duduk senyap, dia duduk tengok. Dia tengok makin lama makin sengit, saya tengok dah. Kuih lama kuih sengit rebah depan tu juga. Jadi mungkin disebabkan dia tak biasa melihat darah yang banyak. Jadi kalau jadi keadaan macam tu, tuan-tuan buat kursus ke ataupun kawan ni saya semangat nak sembelih sendiri, dan sudah semestinya korban kalau kita yang buat, kita sembelih sendiri, yang itulah yang paling afdal. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari bawa hadis Anas tadi yang Nabi sembelih 2 ekor kambing tadi. Sebelum pada tu Imam Bukhari letak satu bab. Imam Bukhari kata bab pada menyatakan orang yang buat korban dia sembelih sendiri dengan tangannya, menunjukkan yang paling afdal bagi orang yang buat korban dia sendiri yang sembelih. Sama juga bagi akikah, kalau kita buat akikah yang paling afdal kita lah sendiri yang sembelih. Cuma kadang-kadang mungkin waktu nak kata tu semangat lah, boleh bila buat separuh saja, tengok darah memancut tu, silap lagu mana ke, memancut naik ke muka, dia pengsan tu. So kita sebelah ni nak buat lagu mana? Ambil pisau tu cepat-cepat, sambung balik, bagi habis juga. Dan tidak menjadi masalah, dan haiwan itu halal untuk kita makan. Jadi benda-benda macam ni tak jadi tak apa. Kalau jadi masalah tuan-tuan, masalah. Sehingga kan fuqaha ada bahaskan
haiwan yang kita tengah nak sembelih ni, kalau sekiranya dia lari dan dia jadi macam dengan haiwan liar ni, sampai susah kita nak tangkap dia, nak buat lagu mana? Sebahagian fuqaha kata kita boleh buru dia macam kita buru haiwan-haiwan buruan ni. Kita mungkin boleh tembak dia dan sebagainya. Jadi berlaku juga keadaan ni, betul tak? Tiap-tiap tahun saya rasa jadi sampai masuk TV3 kan. Jatuh dalam parit lah, lari sampai ke, ada yang lari atas jalan raya kan, ada tuan-tuan tengok kan. Tahun lepas orang tengah dah bawa kereta, tengok ada lembu duduk jalan kat tengah jalan. Jadi kalau macam ni keadaannya, kita kena cuba usaha untuk tangkap. Ikhtiar yang paling terakhir sehingga ke tahap walaupun terpaksa macam seolah memburu dia kan, kita boleh buat benda tu. Jadi benda ni, benda-benda seperti ni kena study juga kadang-kadang. Kalau tak jadi tak apa, tapi kalau jadi dia akan menimbulkan masalah yang besar. Baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, setelah kita dah sembelih, apa yang patut kita buat? Kita proseslah daging tersebut kan, lapah dan sebagainya, dan daging-daging tersebut hendaklah dibahagikan. Para ulama menggalakkan supaya daging-daging korban ini dibahagikan kepada 3. Antaranya kita makan daripada daging tersebut, kemudian yang kedua kita sedekah kepada fuqara, dan yang ketiga kita boleh simpan daging tersebut untuk nanti kita nak makan pada hari-hari yang lain. Di peringkat awal memang Nabi SAW larang simpan. Kemudian lepas pada tu larangan tersebut dimansuhkan, menunjukkan bahawasanya ya kita bolehlah nak simpan. Kadang-kadang ada keperluan, kita tengok ada di tempat kita ada ma'had tahfiz kan, pelajar-pelajar yang perlukan kepada sumber bahan mentah, makanan daging termasuk. Jadi depa mungkin boleh sembelih, mungkin makan separuh dan simpan untuk dimakan pada hari-hari yang lain. Maknanya tiga kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian ni tadilah daging tersebut. Cumanya satu lagi, haiwan ini kalau kambing, unta dan juga lembu ini dibenarkan kita untuk kongsi pada 7 bahagian. Saya rasa tuan-tuan pun sedia maklum. Cuma mungkin satu lagi yang kita agak kurang kurang tahu tentang benda ni, iaitu seekor kambing boleh dikongsi untuk satu keluarga. Ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi bawa satu hadis dalam satu bab, dia kata bab ma jaa anna asyatal wahidah tujzi'u an ahli al-bait. Bab pada menyatakan seekor kambing sudah memadai untuk satu ahli keluarga. Jadi dia bawa hadis yang diriwayatkan daripada Atha bin Yasar. Kata Atha, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah korban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudahhi bisyah anhu wa an ahli baitih fayakuluna wa yut'imun hatta tabaha an-nas fasarat kama tara. Dalam hadis ini kata Abu Ayyub, sesungguhnya di zaman kami dulu ni, seorang lelaki dia akan sembelih seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk ahli keluarganya. So di kalangan ulama Syafi'iyah pun ada bahaskan tentang masalah ini, yang mana ahli keluarga ni merujuk pada kat mana. Sebahagian ulama antaranya Imam Ar-Ramli dan sebagainya, dia kata kalau sekiranya depa ni duduk serumah kan, duduk serumah termasuk anak-anak dan sebagainya, so ketua keluarga tu dia beli seekor kambing dan dia sembelih untuk diri dia dan juga ahli keluarga dia, semua yang duduk serumah tersebut, ia sudah pun dianggap memadai. Maknanya tentu ada pilihan juga dalam bab ni, untuk buat korban untuk diri tuan-tuan dan juga untuk isteri dan juga anak-anak. Dan amalan ini diterima di sisi jumhur ulama, melainkan tak silap saya diriwayatkan daripada dalam mazhab Hanafi tak mengharuskan, tapi di sisi majoriti ulama yang lain mereka mengharuskan. So ini juga satu perkara yang boleh kita buat pada zaman kita lah ni, dan beli seekor kambing, sembelih korban tu untuk diri tuan-tuan dan juga untuk ahli keluarga. Seekor kambing pun
sekarang pun boleh tahan lah juga harganya kan? Tapi dia lebih baik dari sudut ini, maknanya kita boleh berkongsi ibadah korban tersebut.